عليها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Pagi ini masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang kita bangun solat subuh berjemaah, bagi ruang untuk sama-sama kita masih lagi berisi hidup kita dengan amal-amal yang baik. Moga-moga ruang dan peluang baki umur yang ada dalam hidup kita ini Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita dapat melaksanakan amal ibadah dan perkara-perkara baik, insya-Allah. Yang saya hormati pengurusi, tuan imam, pihak jawatan kuasa, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi perbincangan di sebalik nama-nama surah dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam pertemuan lepas kita dah bincang sampai kepada surah yang ketiga, surah Ali Imran, yang kita telah bincang sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang dan juga di sebalik namanya. Hari ini insya-Allah kita sambung kepada surah yang keseterusnya, iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa, Nisa yakni perempuan. Tuan-tuan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping isi-isi kandungan yang kita akan bincangkan sebentar lagi, kalau kita perhatikan ibu ayah sekalian, daripada surah Al-Baqarah misalnya, banyak menyentuh tentang suatu golongan yang menjadi musuh kepada agama Islam, iaitu golongan Yahudi. Tuan-tuan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita-cerita orang Yahudi yang kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah. Nama ada cerita orang-orang Yahudi, golongan kita kata keturunan Bani Israel, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, dalam kisah nabi-nabi yang lain, termasuklah dalam kisah pada zaman Talut dan Jalut, ada menyentuh tentang nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Juga ada disentuh berkaitan dengan kisah orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, awal juzuk yang kedua masih lagi dalam surah Al-Baqarah, orang Yahudi. Kita bincang iaitu surah Al-Imran, membetulkan salah tanggap orang-orang Nasrani yang melampau dalam mengagungkan Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Maryam. Adapun tuan-tuan, kita pergi kepada surah An-Nisa, ada intipati yang menyentuh tentang satu golongan lain di kalangan musuh umat Islam, iaitu golongan munafik. Jadi kita tengok Al-Baqarah signifikan dengan kisah orang Yahudi, Ali Imran berkaitan dengan sedikit sebanyak menyentuh tentang pegangan orang-orang Nasrani. Adapun surah An-Nisa ada disentuh berkaitan dengan orang-orang munafik. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, surah An-Nisa termasuk dalam kategori surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk dalam kategori surah Madaniyah juga yang panjang. Di samping kita baca tentang panjangnya surah Al-Baqarah.
Dinamakan An-Nisa kerana dalam surah ini banyak dibicarakan tentang hal-hal yang berhubung rapat berkaitan dengan golongan wanita ataupun perempuan, serta merupakan surah yang paling banyak membicarakan mengenainya. Kalaulah nak dibandingkan dengan surah-surah yang lain, ada disentuh tentang wanita, tapi surah An-Nisa inilah yang banyak menyentuh tentang hal-hal berkaitan dengan golongan ini. Contohnya, kalau kita tengok ada surah lain juga yang menyentuh tentang kisah wanita. Contohnya surah At-Talaq. Dalam hubungan ini, tuan-tuan, kebiasaannya disebut surah An-Nisa ini sebagai An-Nisa Kubra. Adapun At-Talaq tadi An-Nisa juga, tapi An-Nisa Sughra, yang lebih kecil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara intisari sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan surah An-Nisa ini, antaranya ia menyentuh berkaitan dengan keimanan dan juga mengingatkan kita bahawa syirik adalah dosa yang paling besar. Tuan-tuan, memberi kesan kita tahu syirik ini dosa besar yang mana kalau tidak bertaubat maka tidak sekali-kali akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah-surah Madaniyah yang lain, surah Madaniyah banyak menyentuh berkaitan dengan hukum hakam. Jadi tuan-tuan, tak lari daripada surah An-Nisa juga, ia menyentuh tentang hukum hakam, termasuklah berkaitan dengan kewajipan seorang wali, dan ada menyentuh tentang hukum perkahwinan, berkaitan dengan isu pengurusan anak yatim, hukum warisan, ada menyentuh tentang perbuatan-perbuatan keji dan juga hukumannya, ada berkaitan dengan hukuman perkahwinan, larangan memakan harta secara batil, ada menyentuh tentang salat, hukum membunuh seorang muslim, juga ada menyentuh tentang salat khauf, yakni ketika mana ketakutan, dan juga ada beberapa larangan yang menyentuh tentang soal komunikasi ataupun hubungan sesama manusia. Contohnya larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk dan juga berkaitan dengan masalah pusaka. Juga ada disentuh tentang kisah Nabi Musa alaihi salam serta pengikut-pengikutnya. Juga ada juga menyentuh tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, juga pegangan-pegangan yang salah bagi mereka yang melampau di kalangan penganut Yahudi dan juga Nasrani. Dan juga ada lagi lah perkara-perkara lain menyentuh tentang asal manusia, kan? Berkaitan dengan kita kena jauhi pegangan-pegangan jahiliyah, termasuklah dalam soal perlakuan jahiliyah terhadap golongan wanita. Kita akan tengok nanti, tuan-tuan ibu ayah sekalian, bagaimana isi kandungan surah An-Nisa datang membetulkan dan juga menyelamatkan golongan wanita daripada pegangan-pegangan jahiliyah yang merendahkan golongan wanita. Tuan-tuan, hari ini golongan liberal membangkitkan kononnya agama Islam meletakkan wanita sebagai golongan kelas bawahan. Kita akan tengok nanti bagaimana sebenarnya isi kandungan surah An-Nisa banyak membela golongan wanita, terutamanya kalau nak dibandingkan dengan pegangan-pegangan adat jahiliyah yang dibersihkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi yang disentuh, termasuk kita sebut tadi sikap-sikap orang munafik dalam berhadapan dengan peperangan. Ada menyentuh tentang berperang di jalan Allah yang merupakan juga kewajipan bagi seorang mukallaf, adab-adab dalam peperangan, cara berhadapan dengan orang-orang munafik, dan juga berkaitan dengan darjat orang-orang yang terlibat dalam jihad fi sabilillah. Tuan-tuan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung beberapa fokus yang menyentuh berkaitan dengan di sebalik nama surah ini, iaitu berkaitan dengan surah An-Nisa. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa topik ataupun sub-sub topik dalam surah An-Nisa ini, antaranya menyentuh berkaitan dengan apa yang sepatutnya kita lakukan dan apa yang sepatutnya
dimuliakan golongan ini berbanding dengan apa yang berlaku kepada golongan jahiliyah. Tuan, mari kita tengok beberapa perbincangan berkaitan dengan golongan an-nisa ataupun wanita ini. Yang pertama, tuan-tuan, seawal ayat yang pertama ada perbahasan berkaitan dengan wanita. Misalnya, walaupun di sana, tuan-tuan, ada perbandingan pandangan berkaitan dengan asal usul dari sudut fizikal ataupun penciptaan wanita, ada perbezaan pandangan. Okey, ambil satu pandangan yang menyatakan bahawa wanita diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Okey, tanpa kita nafikan ada perbezaan pandangan dalam hal ini, cuma bila melalui ayat yang pertama ini, kita ambil pandangan yang mengaitkan persoalan penciptaan wanita ini daripada tulang rusuk lelaki. Berdasarkan ayat yang pertama, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi bila kita tengok pada seawal ayat itu ila akhir ayat yang pertama muka surat 77 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, dan daripada jiwa yang satu itu dia menciptakan pasangannya. Jadi tuan-tuan, daripada potongan ayat itu, kalau kita tengok, menjadi hujah bagi golongan yang mengaitkan dari sudut penciptaan ataupun fizikal wanita ini daripada tulang rusuk lelaki. Contohnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkuatkan lagi pandangan ini dengan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Yang mana kalau kita tengok dari sudut mafhum hadis ini, Nabi SAW menyebut bahawa sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Dan sungguh bahagian yang paling bengkok daripada tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Jadi bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau boleh bersenang-senang, namun padanya ada kebengkokan. Jadi Imam Nawawi, tuan-tuan, berdasarkan hadis ini, dia kaitkan bahawa ada dalil daripada ucapan fuqaha ataupun sebahagian mereka, yang mana mereka kaitkan bahawa Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Jadi Allah Ta'ala berfirman daripada ayat tadi dan juga hadis daripada Nabi SAW menerangkan bahawa wanita yang diciptakan daripada tulang rusuk. Maka hadis ini menunjukkan suatu pengajaran betapa kita seharusnya berlaku lembut kepada golongan wanita, bersikap baik terhadap mereka, pada masa yang sama bersabar atas kebengkokan. Kali ada sebahagian berkaitan dengan akhlak, dan juga mungkin ada lemahnya akal di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, secara tak langsung, bukti ataupun hujah-hujah tadi menjadi suatu pengajaran. Bukan semata-mata dikaitkan soal fizikal tadi, tetapi lebih daripada itu adalah dalam konteks bagaimana kita nak mengambil iktibar dan pengajaran di sebalik ayat dan juga hadis tadi, supaya kita dalam hal bergaul dengan golongan wanita ini mestilah bergaul dengan cara yang sebaiknya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada subtopik yang seterusnya. Surah An-Nisa juga menyentuh berkaitan dengan menjaga hak golongan perempuan di kalangan anak yatim. Hal ini boleh kita lihat pada ayat yang ketiga. Kalau kita tengok pada ayat yang ketiga, ia menyentuh, nak kaitkan dengan ayat ketiga ni kena tengok daripada atas. Ayat yang kedua menyentuh tentang wa'atul yatama amwalahum. Jadi ini menyentuh dalam soal bagaimana tanggungjawab kita bagi sebahagian orang yang menguruskan
persoalan tentang anak yatim. Jadi tuan-tuan, banyak ada adab ataupun tanggungjawab, larangan-larangan yang perlu dijaga agar kita tidak terlanjur, termasuklah dalam persoalan menguruskan harta anak yatim ini. Kemudiannya, kalau kita tengok masih lagi dalam soal tanggungjawab kita terhadap golongan anak yatim ini, terutamanya mereka-mereka yang diberikan amanah, ia menyentuh tentang ayat yang ketiga, iaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang ketiga ini, kalaulah kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap siapa? Terhadap masih lagi golongan yang ayat kedua itu menyentuh berkaitan dengan wanita di kalangan anak yatim. Jadi kalau tak mampu berlaku adil kepada golongan mereka ini, maka nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. Disebut tentang 2, 3 ataupun 4. Kalau tak mampu berlaku adil, memadai dengan seorang wanita sahaja ataupun budak perempuan yang kamu miliki. Okey. Jadi ini sebenarnya ada sejarahnya, sebab dalam kes pengurusan anak yatim ini, ada orang yang kadang-kadang dipertanggungjawabkan untuk mengurus anak yatim. Jadi timbul perasaan, contohnya dalam kalangan anak yatim yang boleh dinikahi lah. Jadi ada kes-kes tertentu, tetapi bimbang-bimbang kalau tidak berlaku adil, maka pilihannya ialah berkahwin dengan wanita yang lain. Ada kisah cerita yang agak panjang berkaitan dengan isu ini, maka sadar kita ambil pengajaran berkaitan dengan topik yang kedua. Tuan-tuan, walaupun arahan itu menyentuh tentang berkahwin dengan wanita yang lain, ia ada sejarah berkaitan dengan menjaga hak golongan anak yatim di kalangan golongan wanita. Yang ketiga, tuan-tuan, kita tengok pada subtopik yang ketiga, masih lagi pada ayat yang ketiga. Lalu sangat orang lelaki hafal ayat ini sebab dia dah kata ayat ini menghalalkan poligami. Tapi kadang-kadang ada yang baca sekerat, ada yang baca pada takat masna wa thulatha wa ruba' itu. Dia kata boleh berkahwin 2, 3 ataupun 4. Tapi dia tak panjangkan satu peringatan masih lagi dalam ayat yang ketiga surah An-Nisa, iaitu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di penghujung ayat yang ketiga itu, Allah walaupun dibolehkan berkahwin 2, 3 ataupun Allah, kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja ataupun hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu perbahasan oleh Ibnu Katsir, hakikatnya kata Ibnu Katsir ketika mana menafsirkan ayat di atas, maksudnya kita ni sebagai manusia pasti sebenarnya tak mampu untuk berlaku adil sesama isteri-isteri ini. Mesti ada jugalah, mungkin ada jugalah yang kurang sedikit sebanyak, mesti ada. Tetapi walau bagaimanapun mesti ada, orang kata mesti ada, kita kata ada usaha untuk memastikan kita janganlah nampak berlebih yang nu, berkurang yang ni, yang kita kata nampak sangatlah kontranya. Jadi kena berikhtiar, walaupun mungkin ada di kalangan seorang suami itu cenderung kepada mana-mana salah seorang daripada isterinya, tapi peringatan kata Ibnu Katsir, jangan berlebih-lebih, sehingga kadang-kadang ada yang dijaga lebih-lebih dan ada yang terbiar pun secara berlebih-lebihan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada dalam kes-kes tertentu, contohnya disentuh oleh Ibn Abbas dan lain-lainnya, ada yang orang kata macam tak ada suami tapi tidak juga ditalakkan, jadi tergantung begitu. Jadi ini antara bentuk kezaliman lah yang berlaku kepada golongan wanita. Maka sebab itu ditekankan dalam pengajaran ayat ini, kalaulah seorang lelaki khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dituntut padanya memadai hanya satu wanita sahaja. Dan tuan-tuan, ini juga sebenarnya termasuk dalam satu hukum dalam bab memuliakan golongan wanita, di mana seorang suami perlu memenuhi hak-hak yang perlu diberikan pada wanita dan juga berlaku adil terhadap golongan wanita. Kita pergi yang seterusnya. Dalam subtopik yang seterusnya masih lagi berkaitan dengan nisa ini, iaitu dalam hal wanita berhak memperolehi mahar dalam pernikahan. Ini boleh kita lihat pada ayat yang keempat. Ini tanggungjawab lelaki dalam hal perkahwinan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi Allah Ta'ala berfirman, berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mahar tersebut dengan senang hati, maka makanlah, yakni ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi tuan, dalam hal ini first kita kata mahar adalah tanggungjawab lelaki kepada wanita. Cuma contohnya ada sifat ihsannya sang isteri tadi kepada suami, kalaulah dia bagi sebahagian dan sebagainya kembali setelah berlakunya pernikahan, maka ini adalah daripada hati budi sang isteri tadi, baru boleh. Tetapi pada asasnya wanita tadi tetap berhak untuk menerima maharnya. Ini salah satu juga bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hukum dalam agama kita sampai peringkat itu. Jadi ini merupakan tanggungjawab sang suami ataupun lelaki kepada golongan an-nisa tadi, yakni wanita dalam soal perkahwinan. Kita pergi yang seterusnya, antaranya berdasarkan ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-9. Perhatikan ayat yang ke-7. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi lelaki ada bahagian daripada harta peninggalan ibu, ayah dan juga kaum kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian daripada harta peninggalan ayah ibu dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita kata ada pembahagian-pembahagian ataupun had-had tertentu, perbezaan di antara pembahagian harta warisan bagi golongan wanita dan lelaki, tetapi pada asasnya tuan-tuan, ayat ini nak bagi tahu pada kita wanita tetap berhak mendapat harta warisan. Itu umumnya dulu. Kenapa? Ayat ini secara tak langsung membetulkan pegangan salah di kalangan orang-orang jahiliah terdahulu. Kenapa tuan-tuan? Kalau dilihat kepada sejarah orang masyarakat Arab jahiliah dulu, yang mendapat harta warisan ini hanyalah golongan lelaki. Ini tuan-tuan yang berlaku pada zaman jahiliah dulu. Sementara golongan wanita tak layak mendapat bahagian, tak layak langsung. Bahkan tuan-tuan lebih teruk daripada itu, mereka menganggap wanita tadi juga termasuk dalam setelah kematian, kata mungkin suaminya dan sebagainya.
ayat lain yang juga yang menyentuh dan dengan ini. Tuan tengok ayat yang ke-11 surat Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan pada ayat ini dan dikaitkan dengan sejarah tadi, tuan-tuan, memang pada zaman jahiliah bukan setakat barang tu saja diwarisi. Bila berlaku kematian, dahlah diwarisi oleh golongan lelaki saja. Wanita itu pun menjadi barang warisan. Bukan setakat wanita tak boleh mewarisi harta peninggalan, wanita itu sendiri jadi barang warisan. Ini yang menjadi pegangan ataupun adat orang-orang jahiliah. Contohnya tuan-tuan, bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, dulu bila seorang lelaki di kalangan mereka meninggal, maka para ahli warisnya berhak mewarisi isterinya. Sampai tahap tu. Jika sebahagian ahli waris itu mahu, dia boleh nikahi wanita tersebut. Kalau mereka mahu, mereka nikahkan dengan lelaki lain. Kalau mahu juga, mereka tak menikahkannya dengan siapa pun. Dan mereka lebih berhak terhadap wanita itu daripada keluarga wanita itu sendiri. Kita bayangkan, ini satu benda yang kata secara jelas merendah-rendahkan golongan wanita. Dan kita lihat dalam ayat ini, Quran membersihkan mana diwariskan harta benda yang lain. Jadi jadi secara jelas bahagian seorang anak dua orang anak ini dijawab, inilah sebenarnya keadilan yang sesungguhnya. Lelaki mendapat bahagian yang lebih besar daripada wanita kerana dalam konteks komitmen, tanggungjawab yang lebih banyak yang sebenarnya terpikul di atas lelaki. Misalnya dalam soal perkahwinan, lelaki perlu bagi mahar kepada wanita. Jadi ini antara contohlah. Walau bagaimanapun kita tahu dalam isu faraid dan sebagainya, pada asasnya hukum ini menjadi penyelesaian. Tapi contohnya kalau ahli-ahli waris sepakat, tak ada bantahan, sepakat melihat kepada situasi kondisi, kan, laki-laki nampak kaya belaka, kan, yang ahli waris yang wanita nampak macam teruk. Contohnya kalau mereka nak bagi lebih ke apa ke, maka itu di atas persetujuan yang tidak ada halangan dalam agama. Cuma dalam bila mana contohnya ada bantahan, maka berbaliklah kepada hukum asalnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu berdasarkan ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 surah An-Nisa ini ada suatu arahan khusus bagaimana golongan suami diperintahkan untuk berlaku baik pada isterinya. Ini boleh kita lihat pada ayat yang ke-19, dekat bawah-bawah sikit tu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu wahai para suami dengan mereka, yakni para isteri, secara baik ataupun secara patut. Ibnu Katsir ketika mana menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa, yakni perbaikilah ucapan kamu terhadap mereka.
Jangan kerana kita kata, saya suami, suka saya. Tak. Ada arahan perintah kepada para suami dalam bab ucapan, percakapan. Baikilah perbuatan serta penampilan kamu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana kita pun nak isteri kita berpenampilan baik kepada kita, menyambut kita, maka begitu juga bagi si isteri juga berkehendakkan suaminya berpenampilan baik juga terhadap dirinya. Jadi kita pun kena melakukan hal yang sama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkukuhkan lagi contohnya dalam hadis yang begitu masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarga yang isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarga yakni isteri aku. Tuan-tuan, sikit lagi yang seterusnya, suami tidak boleh membenci isterinya dan tetap harus berlaku baik terhadap isterinya walaupun dalam keadaan tidak menyukainya. Okey, contohnya kalau kita perhatikan ayat yang ke-19, ayat ke-19 ini mengajak kita bersabar dan bertenang. Jangan mudah-mudah terus menjatuhkan hukum, tetapi mengambil jalan kesabaran dan bersabar ataupun bertenang. Ada kes-kes tuan-tuan, kadang kita baca di media sosial, Masya Allah, suaminya sabarnya dia berhadapan dengan isteri buat kelaku macam ni. Tuan-tuan, rupanya memang ada suatu motivasi dan juga peringatan kepada golongan suami ni. Contohnya, perhatikan ayat 19 tadi, Allah Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Tuan-tuan, ni yang kadang-kadang kita tengok respect pada orang yang dia sabar, kan? Dia kita duk kata, ish, aku kalau jadi dia, memanglah. Dalam ayat tadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan, sementara kamu tidak menyukai mereka, akan menjadi kebaikan yang banyak bagi kamu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ayat ini, si suami mengasihani, jadi bertahan, dia kesian terhadap isteri yang mungkin ada benda-benda yang dia tak suka, hingga Allah berikan rezeki kepadanya, antaranya berupa anak daripada isteri tersebut, dan pada anak itu ada kebaikan yang banyak. Tuan-tuan, kadang-kadang tak tahan, tapi tuan-tuan sebab fikir berkaitan dengan anak, jadi sabar ke anak-anak, dan akhirnya Allah Ta'ala limpahkan kebaikan melalui si anak tadi. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak suka satu tabiat ataupun perangainya, maka boleh jadi dia senang, dia redha dengan tabiat perangainya yang lain. Jadi ini macam biasalah, kita manusia tak lari pada kesalahan, kesilapan. Kita pun ada juga kurang. Bukan kata isteri je, kita pun ada kurang juga. Tapi barangkali tuan ada satu kurang, ada 999 kebaikan yang lain. Jadi ada benda yang kita nak kena perhati juga, bukan semata-mata melihat kepada hak buruk tadi. Imam Nawawi kata apa? Hadis ini menunjukkan larangan untuk membenci, yakni sebolehnya seorang suami tidak membenci isterinya. Kerana bila dia menemui pada isterinya satu benda yang dia tidak sukai, namun di sisi lain boleh jadi dia akan dapati perangai yang disenanginya pada si isteri. Misalnya, isterinya tak baik, ada satulah perilaku dia yang buruk, tetapi dia seorang yang beragama, berparas cantik, ataupun menjaga kehormatan diri, ataupun ada lagi sikap lembut dan halus padanya, ataupun yang semisal dengannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya saya cuba ringkaskan
dalam intipati yang seterusnya pada ayat 20 dan juga 21, iaitu hukum berkaitan dengan apabila berlakunya perceraian, maka si suami tidak boleh meminta kembali maharnya. Ini dalam konteks yang biasalah, perceraian biasa, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya sebelum ini. Ini tuan-tuan boleh perhatikan intipati pada ayat yang ke-20 dan juga 21. Saya ringkaskan. Adapun yang subtopik yang seterusnya, antara termasuk dalam kemuliaan terhadap wanita adalah diharamkan bagi mahram si wanita kerana nasab ataupun kerana penyusuan untuk menikahinya. Tuan, detailnya agama Islam ini menyentuh juga berkaitan dengan hukum hakam golongan yang tidak boleh dinikahi. Contoh boleh tengok pada ayat 23 lah. Contohnya golongan-golongan yang termasuk dalam kategori kita tidak boleh bernikah dengannya. Jadi hukum ini sebenarnya dari sudut hikmahnya, ia termasuk dalam konteks kemuliaan terhadap golongan wanita. Apabila ada golongan-golongan tertentu yang haram untuk kita nikahi, dalam konteks sebab nasabnya, sebab penyusuan dan sebagainya, sebenarnya ada kaitan dengan hikmah di sebaliknya, ialah kemuliaan terhadap golongan wanita ini. Ini antara contoh-contoh tuan-tuan yang menyentuh tentang hak-hak wanita yang perlu dihormati, hukum hakam dalam bab bergaul dengan golongan wanita dan juga yang sewaktu dengannya. Jadi kita katakan di sini bahawa turunnya surah An-Nisa ini banyak yang menyentuh tentang membetulkan salah pegangan masyarakat jahiliah dulu yang sebenarnya yang telah meletakkan wanita pada kelas bawahan. Tuan, agama datang, Islam datang, Quran datang, Nabi SAW datang membetulkan salah pegangan orang-orang jahiliah yang begitu zalim terhadap golongan wanita satu ketika dahulu. Tuan, sekadar dulu di sebalik nama An-Nisa, nama surah ini, moga-moga sedikit sebanyak menjadi panduan dan pengajaran kepada diri saya sendiri dan kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi hina ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من العلماء الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Kita tampil dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.